Dari Malaysia. Lebih 50% projek fizikal kerajaan negeri di bawah RMK 11 berjaya disiapkan. Jadi untuk laporan penuh berita dari Bumi Kenyalang, kita terus saja bersama Gray Prisiana Chua di sana. Silakan. Terima kasih Mirza, salam hormat. Sebanyak 50.8% atau 485 projek fizikal yang dibiayai kerajaan negeri di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK 11 telah berjaya disiapkan setakat 30 September lepas. Menyatakan demikian, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing berkata ia merupakan antara 954 projek fizikal yang telah diluluskan di bawah RMK 11, manakala 469 projek lagi sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Tan Sri Dato' Amar James mendedahkan sebanyak 1,500 projek fizikal dan bukan fizikal dengan siling projek bernilai 37.11 bilion ringgit telah diluluskan untuk dilaksana bagi tempoh 2016 hingga 2020. Beliau memberitahu demikian pada sidang media selepas merasmikan bengkel mengenai pentadbiran kontrak ke arah kecemerlangan penyampaian projek untuk projek Kerajaan Sarawak di Kuching. Menyentuh mengenai projek transformasi luar bandar RTP, Tan Sri James yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan berkata, pandemik COVID-19 memberi kesan besar kepada prestasi pelaksanaan projek tersebut untuk tahun ini. Ini kerana hanya 7 daripada 2,721 projek yang diluluskan berjaya disiapkan setakat 17 September lepas. Justru itu, katanya, projek-projek RTP yang tidak dapat disiapkan atau dilaksanakan pada tahun ini akan dibawa ke tahun depan. Walau bagaimanapun, beliau secara keseluruhannya berpuas hati dengan pelaksanaan RTP yang hanya terdapat di Sarawak sejak tahun 2015. Ini terutama pada tahun 2015 hingga 2018 dengan hampir keseluruhan projek yang diluluskan berjaya disiapkan. Untuk rekod, Sarawak memperuntukkan 2.94 bilion ringgit bagi melaksanakan 12,729 RTP di seluruh negeri bagi tempoh 2015 hingga 2020. Dalam perkembangan lain, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing berkata, langkah Sarawak melalui jawatankuasa pos kawalan sempadan yang dipengerusikan oleh beliau sendiri menutup pintu masuk sempadan dan pelabuhan bersama Indonesia dan Filipina di negeri ini berjaya mengawal penularan wabak COVID-19 dari negara berkenaan. Tan Sri Dato' Amar Dr. James berterima kasih kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri yang menyokong keputusan Jawatankuasa Pos Kawalan Sempadan menutup pintu masuk sempadan demi melindungi keselamatan rakyat Sarawak daripada wabak berkenaan. Awal bulan ini, Jawatankuasa itu mengumumkan Pos Kawalan Sempadan dan Pelabuhan bersama Indonesia dan Filipina di negeri ini ditutup sehingga 3 Disember depan. Tan Sri James turut mengakui kekurangan tenaga kerja asing susulan sekatan kemasukan warga asing ke negeri ini akibat pandemik COVID-19 khususnya di sektor perladangan dan pembinaan turut menjejaskan prestasi pelaksanaan projek mega dan produktiviti perladangan. Beliau bagaimanapun berkata perkara tersebut tidak dapat dielakkan dan yakin keadaan tersebut akan bertambah baik sekiranya COVID-19 tiada lagi. Sarawak mencatatkan sifar kes positif COVID-19 hari ini. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di negeri ini kekal sebanyak 752 kes. Walau bagaimanapun, 2 kluster di negeri ini masih aktif iaitu kluster Bah Arnab di daerah Kuching dengan 4 kes positif. Setakat 12 tengah hari tadi, seramai 40 orang telah disaring melibatkan kluster Bah Arnab dan 36 orang didapati negatif COVID-19. Sementara itu, tiada penambahan kes positif bagi kluster kedua di negeri ini iaitu kluster Putra di daerah Bintulu. Jumlah kes positif melibatkan kluster Putra kekal seramai 6 orang termasuk
termasuk kes indeks. Dalam pada itu, terdapat 2 kes baharu yang telah pulih hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat hari ini adalah seramai 690 orang. Manakala jumlah kes yang masih mendapat rawatan dan diasingkan di hospital adalah seramai 43 orang, iaitu 25 kes di wad pengasingan di Hospital Umum Sarawak, 7 kes di Hospital Miri dan Hospital Bintulu dan 4 orang di Hospital Sibu. Seramai 10 pesakit dalam siasatan PUI yang baharu telah dilaporkan hari ini dan 8 PUI masih menunggu keputusan ujian makmal. Daerah Kuching, Sibu, Bintulu dan Lubuk Antu kekal berstatus kuning, sementara 36 buah daerah yang lain di Sarawak kekal berstatus hijau. Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak akan berkolaborasi dengan Pustaka Negeri Sarawak dalam program literasi perkembangan awal kanak-kanak bermula daripada peringkat bayi sehingga 3 tahun. Menurut Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah, penglibatan golongan ibu bapa adalah perkara penting dalam hal ini, terutama mendidik dan memupuk budaya membaca. Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata ibu bapa perlu memahami asas pembacaan untuk anak-anak pada peringkat bayi, terutama intonasi pembacaan bagi menarik minat mereka mendengar sekaligus menjadi satu kebiasaan kepada anak-anak. Ke arah itu, program kolaborasi pemberian insentif Endowment Fund Sarawak EFS bayi baru lahir kepada ibu bapa akan disertakan dengan kit reading seeds. Kit itu merangkumi bahan bacaan untuk pendidikan dan pembelajaran bayi serta carta perkembangan bayi. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media program Reading Seeds di Pustaka Negeri Sarawak, Kuching. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Negeri Sarawak, Dr. Rashidah Abdul Hassan, dalam ucapan aluan memaklumkan pihaknya menyasarkan 8,000 kit Reading Seeds untuk diedarkan kepada ibu bapa bayi di seluruh negeri ini. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Mirza di Angkasa Puri. Silakan.